Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bab 1 tingkatan 4 iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan ini terbahagi kepada 6. Okey, bentuk yang pertama ialah milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, syarikat awam berhad. Yang kelima, syarikat sendirian berhad. Yang keenam, bentuk-bentuk lain dalam pemilikan perniagaan. Jom kita tengok. Bentuk perniagaan lain dalam bentuk pemilikan perniagaan yang ingin cikgu kongsikan hari ini ialah usaha sama. Okey, bentuk perniagaan lain kan dalam bentuk pemilikan perniagaan itu terbagi kepada dua, iaitu franchise dan usaha sama. So hari ini cikgu nak kongsikan dengan anda iaitu usaha sama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan usaha sama ini? Usaha sama ialah satu perkongsian strategik antara dua atau lebih individu ataupun syarikat dan bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang dan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Satu perkongsian strategik, okay, antara dua atau lebih individu atau syarikat dan bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang dan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Okey, kita boleh tengok contoh yang cikgu dah beri kat situlah. Prudential bekerjasama usaha sama dengan BSN dan akhirnya jadi Prudential BSN Takaful. Itu kerjasama projek yang kerjasama antara mereka berdua. Okey, Proton dengan Geli, okey, ataupun Amanah Raya dengan Tabung Haji. Okey, tujuan dia kenapa? Tujuan dia untuk meningkatkan kedudukan syarikat, berkongsi kepakaran dan menambahkan keuntungan perniagaan. Sebab tu mereka ada wujudkan usaha sama. Okey, boleh. Baik, kita lihat apakah kebaikan usaha sama ini. Bila berlakunya usaha sama ini, maka perniagaan dapat meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dan membantu meningkatkan jualan dan keuntungan. Sebab dah kolaborasi tadi kan, usaha sama. Okey, seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan, kepakaran, kemahiran dan teknologi dalam menghasilkan produk kerana dapat berkongsi maklumat antara satu sama lain. Okey, dapat meminimumkan risiko kerugian kerana tanggung bersama. Okey, yang keempat, dapat menikmati daya saing di peringkat domestik dan antarabangsa kerana berupaya mengambil sebarang tindakan segera terhadap perubahan yang berlaku. Okey, yang terakhir, kebaikan usaha sama ini dapat meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja untuk menjalankan dan melaksanakan projek kerana melibatkan lebih daripada dua individu ataupun syarikat. Itu kelebihan dia. Baik, kita lihat pula apakah kekurangan bentuk milikan perniagaan usaha sama ini. Okey, akan wujud visi dan misi berbeza. Okey, misi yang berbeza sebab dua syarikat yang beza. Contoh kalau dua syarikat yang beza, maka boleh menyebabkan konflik berlaku. Okey, satu nak jaga kualiti, syarikat B nak lebihkan untung. Seorang nak jaga kualiti, seorang nak jaga untung. Jadi berlaku konflik kat situ. Nak jaga kualiti ke nak lebihkan untung ke? Kan? Alright, seterusnya yang kedua, wujud persaingan dalam kalangan firma dari segi teknologi, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan setelah tempoh usaha sama tamat. Okey, yang ketiga,
tidak dapat membuat keputusan secara bebas kerana perlu persetujuan bersama. Kena salah satu, jangan A dengan B, A je buat keputusan, B pun tak tahu A buat keputusan apa. Tak boleh, sebab dalam agreement mereka dah berjanji kena sama-sama. Jadi apa sebarang keputusan kena buat sama-sama, persetujuan bersama. Okey, yang keempat, kekurangan usaha sama ini wujud percanggahan pendapat kerana perbezaan budaya, pengurusan dan matlamat. Okey, contohnya syarikat A ni dia kerja je, masuk kerja pukul berapa pun tak apa, janji kerja siap. Itu dia punya cara dia. Syarikat B pula kena punctual, masuk kerja pukul 8, balik kerja pukul 5. Kena punctual. Jadi berlakulah konflik kat situ sebab berbeza pengurusannya. Yang A ni janji siap, masuk kerja pukul berapa pun tak apa. Yang ni mesti siap tak siap kerja, masuk ikut masa yang telah ditetapkan. Disiplin tu kena ada pula. Jadi dah berlaku percanggahan di situ. Okey. Yang terakhir, tidak serasi, kurang kepercayaan dan tanggungjawab sebab masing-masing baru lagi kan, tak kenal lagi, tak serasi lagi lah. Okey, ada setengahnya yang tanggungjawab je, lepas tangan, biar bahagian pihak yang satu lagi sahaja yang buat. Okey, jadi berlakulah kekurangan tanggungjawab kat situ. Okey, itu dia punya kekurangan dan kelemahan dia. Alright, sampailah segmen pengukuhan kali ini. Okey, cikgu ingin mengukur sejauh mana pencapaian kefahaman dan pengetahuan anda tentang topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu usaha sama. Anda telah bersedia untuk berkongsi soalan dengan cikgu? Jom kita tengok apakah soalan yang telah cikgu sediakan untuk anda. Okey, jom kita jawab sama-sama. Okey, nombor 1. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan sejenis bentuk pemilikan perniagaan. Perkongsian strategik antara dua atau lebih syarikat. Perkongsian mungkin akan dibubuhkan setelah mencapai objektif. A. Franchise. B. Usaha sama. C. Perkongsian. D. Koperasi. Senang sangat, tengok kat atas tu dia punya kata kunci dia, perkongsian strategik, dua atau lebih syarikat. Habis je projek akan dibubarkan. Apa jawapan dia? Senang kan? Okay, jawapan dia B lah, usaha sama kan? Alright, sama jawapan kita. Bagus. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Mengapakah walaupun usaha sama dilaksanakan, namun masih wujud konflik terhadap usaha sama yang dilaksanakan? 4 markah. Kenapa berlaku konflik dalam perniagaan usaha sama ini? Tadi kan dah cakap. Alright, okay, kita lihat jawapan dia. Okay, yang pertama, sebab visi dan misi berbeza. Sebab itulah wujudnya konflik. Okay. Yang kedua, wujud percanggahan pendapat kerana perbezaan budaya, pengurusan dan matlamat. Yang ketiga, tidak serasi, kurang kepercayaan dan tanggungjawab. Yang keempat, tidak dapat membuat keputusan secara bebas kerana perlu persetujuan bersama. Itu sahaja. Dan dapat 4 markah penuh. Kalau anda faham, tak ada masalah untuk anda menjawab soalan ini, kan? Senang je. Sampai di sini dahulu perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya tidak ketinggalan di atas perkongsian cikgu nanti. Okey, mudah anda mendapat sebarang perkongsian sekiranya anda subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.